أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, syukur pada Allah kerana masih dapat kita bertemu untuk meneruskan lagi penelitian kita di dalam Al-Quran sebagai satu petunjuk untuk membetulkan keislaman kita. Sebab nak menjadi seorang Muslim yang baik harus memahami apakah itu Islam. Islam itu sebagaimana saya sebut adalah perkataan nama, terbitan dalam bahasa Melayu kita sebut sebagai penyerahan diri kepada Allah. Dan orang yang melakukan Islam itu disebut Muslim. Jadi tuan-tuan semua Muslim, maka tuan-tuan harus menjalankan keislaman itu, iaitu menyerah diri kepada Allah. Kalau tidak, kita tak layak dipanggil seorang Muslim. Macam mana kita menyerah diri pada Allah, maka inilah kita mencari jalannya. Islam tidak datang percuma. Islam harus dibayar dengan harga yang tinggi, mahal. Islam itu sesuatu yang abstrak. Kita tak nampak Islam. Kalau kita tanya mana ada Islam, macam mana tuan-tuan nak terang? Maka Islam itu ada dan tiada. Sekali ada, sekali tiada. Islam datang dan pergi. Bukan setiap kita ni ada Islam sepanjang masa. Kadang-kadang Islam tu hilang. Timbul pula bila tak tahu. Maka Islam itu harus kita pegangi dengan kuat. Pastikan ia ada pada kita. Sebab itulah Nabi berdoa, Fatirus samawati wal ard, tawaffani muslimah, matilah aku sebagai Muslim. Orang yang memegang Islam itu seorang Nabi. Wa alhiqni bis salihin, masuklah aku dalam golongan orang-orang soleh. Apakah Nabi tidak soleh? Apakah Nabi bukan seorang Muslim? Daripada ayat yang semacam ini kita nampak betapa sukarnya nak mempunyai Islam itu. Tapi kita pandang mudah. Kita ingat Islam itu sudah ada pada kita, cukup untuk membawa kita pulang ke akhirat dengan Islam yang memadai ada pada kita. Islam itu ada nilai. Tak sama setiap kita. Islam kita berapa peratus? Ada orang yang 100%, ada orang yang hanya 5%, 10, 20, kita tak tahu. Maka sama-sama kita tingkatkan level Islam itu. Jadilah Islam yang sebenar-benarnya. Matilah aku sebagai orang Muslim, kata Nabi. Tawaffani muslimah. Kita boleh apa siapa Nabi dia doa macam tu. Ni di dalam Al-Quran, bukan doa di luar Al-Quran. Wa alhiqni bis salihin, ya Allah, jadikan aku golongan soleh. Kita pun tanya, Nabi tak soleh kah? Jadi seorang Nabi pun terus berdoa, matilah aku sebagai Muslim. Kita tak kisah. Kita faham, kita pun mati sebagai Muslim. Jadi tak boleh tanam kubur Cina, dia kena tanam di kubur Islam.
Kalau tanam di kubur Cina, marah ya. Pernahkah kita tanya, dia itu Muslim tak? Kita tak kisah. Sebab itu kita hendaklah rasa takut. Betulkah kita ni seorang Muslim? Kita kembali kepada Allah sebagai seorang Muslim. Jadi antara Islam dan Muslim adalah dua perkataan yang tak boleh dipisahkan. Kalau ada Islam bahawa ada Muslim. Kalau ada Muslim mesti ada Islam dalam tu. Kalau tidak Muslim tu tak dipakai. Dua-dua berasal daripada wazan yang sama. Aslama, yuslimu, muslimun, islamun. Itu ilmu tasrif. Apabila kita faham, kita rasa banyak tanggungjawab yang hendak kita jalankan. Oleh itu kita harus teliti apakah tujuan kedatangan dan erti Al-Quran. Bukan Al-Quran ini datang sia-sia. Bukan Al-Quran ini datang tanpa erti. Al-Quran itulah Islam. Maka penyerahan diri itu ada di dalam Al-Quran. Jadi kita tak mau peduli Al-Quran. Di mana Islam kita? Di mana Muslim yang disebut diri dia Muslim? Kadang-kadang kita rasa malu. Di negeri Cina kalau tuan-tuan pergi ziarah tempat-tempat yang ada Cina Islam, kebanyakan mereka tahu berbahasa Arab. Dan imam dia banyak khutbah dalam bahasa Arab. Perbualan kalau kita bercakap dalam bahasa Inggeris dia tak faham. Kalau dalam bahasa Arab dia faham. Kita di sini pun hebat juga. Sekolah rendah pun ada bahasa Arab. Dari pelajar 1 sampai pelajar 6 terus masuk sampai sekolah menengah. Tapi bila cakap tak tahu. Di sini peranan bahasa Arab itu adalah sesuatu yang wajib diketahui untuk nak memahami Al-Quran. Maka kita tidak boleh pandang enteng ataupun pandang acuh tak acuh saja. Tuan-tuan, cuba kita perhati pada surah 6 Al-An'am. Apa Allah sebut tentang Al-Quran ini supaya lebih jelas lagi maksud Al-Quran. Surah 6 Al-An'am, Al-Quran muka surat 149. Ya, 149. Pada ayat 153. Kalau kita perhatikan Al-Quran ini, wahyu Allah sebut ini, dia tak boleh lari daripada tak memahami Al-Quran. Mustahil. Kata Allah, wa anna haza, sesungguhnya ini, haza atau ini ditujukan kepada Al-Quran. Sirati, siratun tu jalan. Kalau dia jadi sirati itu, ya tu masuk mutakallim, aku, jalan aku. Quran ini adalah jalan aku, mustaqimah. Ihdinas siratal mustaqim. Kita hari-hari sebut 17 kali. Allah kata ini Al-Quran adalah jalan mustaqim. Kita pun minta ihdinas siratal mustaqim. Betul tak? 17 kali sehari dia minta, tak termasuk sembahyang sunat. Tapi dia minta sahaja. Apa dia buat untuk mencari mustaqim itu? Allah kata ini Al-Quran, jalan aku yang lurus. Hadza siratim mustaqimah. Maka kata Allah, kalau dah kamu tahu macam tu Quran ini mustaqim, fattabi'uh. Kataan asalnya adalah ittaba'a, mengikuti. Yattabi'un. Ini adalah perkataan amar. Ittabi' sukun. 2 ittabi'a. 3 dan lebih ittabi'un. Hu di situ
Quran itu. Maka Allah perintah, maka kamu kena ittiba' Al-Quran itu. Kena ittiba', fattabi'uhu. Tak bolehlah baca saja tuan-tuan dan puan-puan. Kita tak larat nak habaq tak benda-benda ni. Sebab kita lebih suka mengikut budaya lama kita. Belajar tajwid dan tajwid. Dan saya ulang lagi, saya tak pernah kata tajwid ni salah. Sebab tajwid adalah syarat untuk mengetahui cara baca diperintah oleh Allah. Tetapi yang Allah perintah sini pada ayat 153, wa anna hadza sirati mustaqima. Quran ini adalah jalan aku yang lurus. Maka kamu kena fattabi'uhu, kamu kena ittiba' Al-Quran ini. Kamu tak boleh baca saja. Betul tak? Jadi kita tak faham perkataan fattabi'uhu itu apa dia? Ittaba'a artinya mengikut, mengikuti. Ittaba'a yattabi'u. Kalau amal dia jadi ittabi', bubuh fa di situ, maka fattabi'u. Pasal ramai. Kalau seorang fattabi'a, fattabi'u 3 dan lebih. Al-mutasrif. Ada pelajar yang belajar kat saya 4-5 kali, saya dah faham benda ni ya. Ada yang tak mau belajar sampai bila tak faham. Kata Allah, wala tattabi'u, jangan kamu ittiba'. Tadi dia kata fattabi'uhu, maka hendaklah kamu ittiba' Al-Quran ini. Yang lain tu Allah kata la tattabi', jangan duk ikut hal lain. Lah ni ajaran sesat penuh, macam-macam ni keluar yang baru ni apa pula ha? Dan kita heran ada pengikut tu yang kawan yang ajak ni Quran apa satu pun tak tahu ha? Hadis ke. Masalah yang timbul di sini, dan mengapa harus ada pengikut tu? Wala tattabi'u subula, sabilun jalan satu, subulun banyak jalan. Jangan kamu ikut bermacam-macam jalan. Yang ada hari ini macam-macam jalan yang terkeluar daripada ajaran yang Allah sebut hadza sirati mustaqim, yang hak lurus ini, Al-Quran ini adalah jalan aku. Fattabi'uhu, kamu ikut jalan ni. La tattabi'u, jangan kamu ikut subula, jalan-jalan yang lain daripada jalan Al-Quran. Jangan ikut. Dia ada, dia kata Tok Guru. Dia Tok Guru pakai smart sikit, Tok Guru tu ikut lah. Yang Allah suruh ikut Al-Quran. Lepas tu kita berguru, tak apalah. Jangan pergi berguru Al-Quran tak tepi. Jadi tuan-tuan esok pergi beli set tafsir Al-Quran. Jangan duk tunggu. Tiap-tiap orang wajib ada tafsir di rumah dia. Pasal apa? Perintah Allah. Pasal apa kita kata perintah Allah kena ikut Al-Quran? Dia di sini dia ittabi' itu perkataan amar. Kata amar tu artinya perintah. Kalau perintah Allah kena ikut. Kalau dia tak ikut maka dia nak jadi Islam. Dia nak jadi Muslim macam mana? Macam mana dia nak amal Islam? Dia tak mau ikut. Allah kata fattabi', maka ikut. Dia tak mau ikut. Baca sudah ya Allah. Saya pun tak faham kadang-kadang kita. Yang mana satu ni dia ikut? Allah kata ikut tu Quran tu. Dah baca cukup lah. Perkataan Allah sebut ni pun jelas lah. Belajar sekali pun tahu. Itibak ni bahasa Melayu dah sekarang ni.
La tattabi'u subula, jangan kamu ikut jalan-jalan. Fatafarraqa bikum, dia parik tu, dia memecahkan kamu an sabilihi, daripada jalan Al-Quran itu. Ajaran yang tak betul, sebab itu timbulnya bid'ah lah, macam-macam. Kita kata kamu ikut ayat mana ni, aku ayat mana kamu ikut ni, surah mana, tunjuk mai. Dia tak tahu. Jadi dilarang. La tu, perkataan la tu iaitu jangan. Siapa buat juga boleh bayangkan. Tadi Allah tak ittabi', ikutlah. La tattabi', jangan ikut. Ikut, jangan ikut. Ikut, jangan ikut. Barulah kita faham Al-Quran. Kalau Allah tak ikut, jangan ikut. Itulah petunjuk Allah. Yang ni hang buat, yang ni jangan buat. Yang ni buat, yang ni jangan. Jadi kalau dia tak faham, dia pakai dia lah. Betul tak? Sebab itu kita kena faham Al-Quran baik-baik. Inilah petunjuk Allah pada kita. Apa kita nak buat? Tak boleh lari. Kita tidak ada pilihan. Sebab Islam adalah agama Allah, bukan agama kita. Inna dina indallahil Islam. Kita dah dengar ni berkali-kali dah. Agama di sisi Allah tu Islam, bukan di sisi kita. Kalau di sisi kita, kita buat apa pun tak bawa lah. Kalau di sisi Allah, tuan-tuan kena balik pada Al-Quran. Lain tak ada choice, tak ada pilihan. Faham baik-baik. InsyaAllah kita jadi Muslim yang baik. Jangan jadi Muslim pada nama sahaja. Kita meninggal apa yang Allah suruh, dan apa yang Allah larang kita buat juga. La tattabi'u subula fatafarraqa bikum an sabili, maka ia akan memecahkan kamu. Sebab itu kita tengok sini umat Islam macam-macam, berkelahi sana, Syiah lah, ini sunnah lah, sini bukan sunnah lah, apa ni, pakat berlawan. Hingga orang kafir menggunakan sebagai satu alat mereka. Senang saja dia kata orang Islam, bagi dia lawan. Kadang-kadang dalam sunnah tu ada sunnah lagi. Kita pun tak faham sunnah lagi. Dalam sunnah pun ada sunnah lagi. Apa pasal jadi macam ni? Kita lupa. Ada peranan syaitan juga di dalam perkara yang macam ni. Memecah belah umat. Memang kerja mereka. Maka kita nak jaga agama Allah. Zalikum, yang Allah sebut demikian itu bagi kamu, wasakum, ia berwasiat kepada kamu. Jadi jalan-jalan yang mencerai-beraikan kamu tu jangan buat, kata Allah. La tattabi'u. Macam mana dia tahu jangan? Sebab kataan itu tattabi'una, nun tidak ada di situ. Ini ialah af'alul khamsah. Apabila nun tidak ada bubulah di depan, jadi jangan. Ini orang tanya macam mana tahu kata jangan? Ini ilmu i'rab, ya. Jadi tattabi'u, tattabi'ani, tattabi'una, nun hilang. Dia jadi fi'il mudhari' majzumun, majzum, hilang dia, jazam. Alamat jazam hazfin nun wa huwa af'alul khamsah. Itu ilmu dia lah, tak apalah, tak tahu. Tapi itu pasal kalau orang tanya macam mana la tu nafi, tidak. Ini bukan tidak. Kalau tidak dia la tattabi'una, mesti ada nun. Itu hukum memahami Al-Quran. Kita tak boleh Al-Quran ni baca-baca tak tahu apa. Kalau orang tanya apa siapa nun dia tak ada ni, tak tahu. Ambil tahulah, ambil tahu. Dan kelas saya masih ada, masih berjalan di Kampung Guru tu. Siapa yang berminat sila hadir pada hari Sabtu pukul 10 pagi. Di Seawi setiap subuh, hari Isnin dan hari Rabu. Esok ada, ya, lepas subuh.
belajar sikit-sikit, tak banyak pun. Jadi zalikum wassakum bihi, demikianlah diwasiatkan, disebut, diperintahkan oleh Allah supaya la'allakum tattaqun. Balik pada surah yang paling awal, zalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin, supaya kita jadi manusia yang bertakwa, ikut yang Allah suruh, dia tak akan buat yang Allah larang. Ni Allah kata fattabi'uhu, hendaklah kamu ikut Al-Quran. Cuba tanya diri kita, aku ni duk ikut ke? Berapa orang yang betul-betul dia kaji Al-Quran, dia tengok makna Al-Quran, dia faham Al-Quran. Yang lain tak faham tu, cuba tanya diri dia. Yang Allah kata ikut Al-Quran tu, dia baca aja, bukan dia ikut. Sama orang baca. Kalau baca saja tentu Allah kata aqra'a yukri akhrik, bacalah. Fakhrihi, dia akan bunyi begitu lah. Dia kena ambil perkataan qara'a ataupun akhra'a. Tidak, dia ambil ittiba. La tattabi, jangan kamu ikut jalan-jalan yang lain daripada Al-Quran. Sebab itu kita manusia Muslim beriman kepada Allah, kita mengamalkan Islam, kita hati-hati. Dia ni tahu khabar Al-Quran ni, hadis Nabi, dia duk cakap ni, kita kena kaji balik. Tapi anak-anak cucu kita sekarang dia tak tahu, dia sendiri tak faham. Tok guru tu pun dia tak kisah. Kalau tok guru tu pandai bercakap sikit, dia pun percaya. Sebab mereka tak ada masa untuk nak mengkaji Al-Quran. Mereka lebih banyak masa untuk komputer dia. Kalau main game tu, susah cakap lah, kita tahu anak cucu kita, dia duk pegang komputer tu semayang ke mana, apa ke mana. Itu satu. Tuan-tuan perhati pada ayat 155 pada surah yang sama. Wahaza kitab, lagi sekali kata Allah, kitab ini anzalnahu, kami turunkan kitab ini mubarak, penuh dengan barakah, kebaikan, ganjaran, panduan macam-macam. Dia ada penuh barakah daripada Al-Quran ini. Tak boleh lawan mana-mana kitab dalam dunia. Sekali lagi Allah sebut fattabi'uhu, sama juga perkataan tu. Sebab itu Allah dia ulang perkataan nak bagi kita faham. Hak awal tadi kita tengok pada ayat yang sama tadi, ayat 153, fattabi'uhu. Masuk ayat 153 pun fattabi'uhu, maka kamu kena ikut Al-Quran. Lagi sekali dia ulang. Sebab itu Al-Quran ni terus mengulang dan ulang benda yang sama, nak bagi manusia tu faham. Ikut Al-Quran tu. Siapa yang tak ikut, apa jadi? Kita perhati hari ini, dia akan sesat. Dia akan buat agama sendiri. Apabila kita nak betulkan jadi sukar, dia tak boleh terima. Syaitan akan menyokong dia. Sebab itu kita nak baca Al-Quran, nak memahami Al-Quran, kata Allah, wa idza qara'tal Quran fasta'iz billah minasyaitonir rajim. Mesti dia kacau. Sebab itu Allah kata, ingat kamu nak baca Al-Quran, minta perlindungan Allah daripada syaitan. Minta perlindungan Allah, dia akan kacau kita. Terutama belajar nak bagi faham macam ni ya. Dia tak bagi. Sebab banyak rahsia-rahsia dia di situ. Fattabi'uhu, disebabkan Quran ini mempunyai barakah yang banyak, ikut Al-Quran. Wattaqu, dan bertakwalah kamu. Lagi sekali ulang, la'allakum tattaqun. Di sini dia tak sebut la'allakum tattaqun, disebut wattaqu, amar, perintah.
bertakwalah kamu. Kalau la'allakum tattaqun, mudah-mudahan kamu jadi orang yang bertakwa. Sini dah, ittaqu, bertakwalah kamu, perintah Allah. Kalau dia tak mau takwa, jadi manusia yang takut, patuh, tak buat yang Allah larang dan ikut Allah perintah, dia tak jadi manusia bertakwa. Tetapi Allah suruh dia jadi manusia bertakwa. Sekarang dia nak duduk tak mana? Dia sudah langgar perintah Allah. Sebab ini perintah Allah, wattaqu, bertakwalah kamu. Ada saya tak mau takwa. Ada sesuatu tak kena pada kita dalam agama, yang jarang kita dengar orang terang kat kita macam ni. Jadi dia pun tak melihat ini sebagai sesuatu yang serius, ya. Every word perkataan yang Allah sebut, dia ada meaning dia. Yang kalau kita faham perintah, jangan ikut, ikutlah kamu, baru dia faham, dia nampak Quran tu. Kalau tidak, tak nampak apa juga, ya. Supaya la'allakum turhamun, kalau kamu bertakwa, kalau kamu ikut, fattabi'uhu wattaqu, kalau kamu ikut, kamu bertakwa, perintah bertakwalah kamu. Mudah-mudahan, la'allakum, litaraji, dalam bahasa Arab kita panggil mudah-mudahan. Kita termasuk dalam golongan turhamun, orang-orang yang diberi rahmat oleh Allah. Bukan senang nak dapat rahmat Allah. Kita minta ke Allah siratal mustaqim tu, jalan rahmat, jalan bahagia, dunia akhirat. Kan di dunia saja. Hari-hari kita minta, ya Allah, kita nak masuk jalan tu lah bagi. Apabila kita dapat jalan tu, kita hidup ada ketenangan. Tak porak-poranda rumah tangga kita, keluarga kita. Kita rasa senang dunia ni. Kita mati pun puas hati. Kita balik pada Allah, mudah-mudahan Allah tempat kita di tempat yang baik. Kita tak tahu di mana kita, masing-masing mengharapkan syurga Allah. Maka Allah saja yang menentukan, kita tak tahu. Itu pada ayat 155. Tuan-tuan tengok pada ayat 159, surah yang sama. Lagi sekali kita tengok apa Allah beri petunjuk kepada kita tentang Al-Quran ini. Innal ladzina farraqu. Tadi awal-awal kita baca pada ayat 153. Fattabi'uhu wa la tattabi'u subula fatafarraqa. Itu sama. Maka tafarraqa, ia memecah belah. Ia memecah belahkan kamu. Fatakharraqa bikum. Maka di sini Allah sebut yang geng-geng dok pergi pecah belah tu dalam agama ni. Nak ambil perhatian benda ni, ya. Innal ladzina farraqu, sesungguhnya orang-orang yang memecah belah agama. Ni banyak sekarang ni. Dia pergi pecah belah agama. Farraqu dinahum, din tu agama, hum tu mereka, agama mereka. Sesungguhnya orang-orang yang memecah belahkan agama mereka. Macam mana pecah belah? Dengan membawa agama yang bukan daripada Al-Quran dan Sunnah Nabi. Dia bawa agama dengan fahaman masyarakat dia, fahaman budaya dia, fahaman kumpulan dia, fahaman mazhab dia. Mazhab ni pun jadi celaru, tuan-tuan dan puan-puan. Kita bukan diperintah ikut mazhab. Sebab itu orang marah kat orang pelik. Kita diperintah ikut Rasulullah, bukan suruh ikut Syafi'i, Maliki, Hanafi, Hambali. Tidak ada. Kita berpandukan pendapat mereka, ulama yang disanjung tinggi, ulama muktabar. Tapi kita tak wajib ikut semua Syafi'i, Hanafi, Maliki.
Sebab mereka bukan Rasulullah. Betul tak? Tapi kalau dia sebut sesuatu yang berkenaan dengan hadis Nabi, kita kena ikut yang sahih. Tapi kita nak ikut semua, tak boleh, sebab dia manusia, dia bukan Nabi. Oh, kami ikut Syafi'i. Yang ni mula celau lah. Apa pasal nak ikut Syafi'i? Kita tanya mereka. Syafi'i kata apa? Oh, Syafi'i kata, keluar hadis, kita tengok hadis tu sahih, berbetulan dengan hadis Nabi yang dianggap sahih oleh ulama hadis. Okey, kita terima. Dan semua mazhab ni pun kata macam tu juga. Kalau tak betul, buanglah, jangan ikut. Kalau betul, kamu ikut. Kalau bertentangan dengan hadis Nabi, jangan ikut. Betul tak? Maka kita tak boleh pegang mazhab tu sebagai trust, mesti ikut. Tapi banyak juga ulama berpegang pada tu. Bila Perlis tak mau macam tu, maka Wahabi je lah Perlis ni. Kita Perlis tak pegang pada mazhab. Pasal kita tahu ikut Allah. Ati'ullah wa ati'ur Rasul. Itu saja Allah sebut. Wa ulil amri minkum. Tak ada ati. Ulil amri minkum pun tak ada. Dua saya ada. Ati'ullah. Ata'a yuti'u ati'. Itu perintah. Taatlah kamu kepada Allah. Ati'ullah wa ati'ur Rasul. Taatlah kepada Rasul. Lepas tu tak bunyi wa ati'u ulil amri minkum. Tak ada. Wa ulil amri minkum. Nampak? Al-Quran dah ikat kita di situ. Dia tak bunyi perkataan taat. Tetapi ulil amri itu dia adalah perkataan mulhaq jamak muzakkar salim. Dia majrur atas ya. Ulil, dia tak kata ulul. Maka dia diatafkan waw tu kepada Allah. Ati'ullah wa ati'ur Rasul wa ulil amri minkum. Jadi taat tu tetap ada. Tapi kita tak boleh taat macam taat kepada Allah dan Rasul. Betul. Rasul tak ada maksud. Dan dia apa yang disampaikan adalah daripada wahyu Allah. Pemimpin dan wahyu Muhammad. Banyak pakai dari waktu dan daripada apa yang dia belajar. Maka di dalam proses dia belajar itu sudah tentu ada yang tak kenal. Sebab itu tidak beri tiga hati itu diberi dua saja. Kalau di surah Al-Ahzab ayat yang ke-6 kita perhatikan bahawa yang taat kepada pemimpin mereka pun menyesal. Rabbana ata'na sadatana wa kubara'ana fa'azalluna sabila. Tuhan kami telah taat kepada pemimpin membesar kami, mereka telah menyesatkan kami. Sebab itu Allah tak tahu hati ulil amri minkum. Ada ayat lain apa? Amri pemimpin boleh menyesatkan. Dan buah masuk ke Allah sebab terlalu taat kepada pemimpin. Kita hanya taat kepada Allah dan Rasul. Tentang Quran dia ada bunyi ayat Quran ada dalam hati ulil amri minkum dalam. Itu maksud ulil amri. Innal ladzina farraqu dinahum, sesungguhnya orang-orang yang memecah belahkan agama, wa kanu syi'a, dan mereka terpecah menjadi beberapa golongan. Ini apa, kita tahu kan ada ini apa, kita tahu ini mengikut ayat bina macam apa, ini sunnah, ini bid'ah, dia pecah jadi kumpulan. Beberapa golongan yang terpecah menjadi beberapa golongan. Segala golongan atau agama yang sesat dan menyimpang di perjalanan yang sebenar. Jadi banyak. Lasta minhum,
orang yang berpecah belah. Nabi ajak yang betul, ikut Allah, ikut Rasul, ikut aku. Fattabi'uni yuhibbukumullah, Allah akan sayang kamu, cinta kamu. Kamu ikut aku. Oh tak mau ikut sana, ikut jadi Allah pun tak ikut. Hingga jadi buah. Apabila dia wujudkan agama dia sendiri, dia ada buah dia sendiri. Yang satu buah lagi pun ada agama dia. Banyak angka apa dia macam. Yang tu Allah kata turun. Wa qalu syi'a lasta minhum fi syai'. Ini bukan daripada mereka ni fi syai'. Kena mengenal dengan Nabi. Innama amruhu. Jadi di sini tidak ada sedikit pun tanggungjawab kamu terhadap mereka. Jadi innama amruhu, sesungguhnya urusan mereka hanyalah berserah ila Allah, kepada Allah. Macam mana tak kita buat, dia tak mau ikut sama dengan kita, dia tak masuk ajaran sesat, kita kata ni sesat, tapi dia sama mereka. Kami dia buat lama, ini kami dia buat amal macam ni. Jadi Allah tersebut tidak ada sedikit pun tanggungjawab kamu, wahai Nabi, terhadap mereka. Innama amruhu, sesungguhnya urusan mereka ini adalah ila Allah, kepada keputusan Allah. Summa yunabbihu, nanti kemudian yunabbihu, mereka akan diberitahu bimaka yang malu, apa yang mereka telah kerjakan. Apabila orang-orang musyrik, orang-orang yang membenturkan Allah, orang-orang mujrimun, golongan yang beragama kepada Allah, golongan yang menentang Allah, menentang Nabi, Allah SWT Nabi beritahu qul pada ayat 161, innani hadani, sesungguhnya katakanlah sesungguhnya aku, innani sesungguhnya aku hadani. Hadani artinya ditunjuki Rabbi, Tuhan. Bagi Nabi, petunjuk aku adalah daripada Tuhan aku. Ila siratal mustaqim, ulang balik kepada jalan yang lurus. Kalau kita cari jalan yang lurus, jalan yang Allah kata hadza siratal mustaqiman, ini aku adalah jalan aku yang lurus, dan ikut jalan Allah tu. Dan kita taat, diperintah taat kepada Allah, ikut Al-Quran. Diperintah taat kepada Nabi dan disuruh taat kepada Al-Quran. Maka kita nak lari mana? Tak boleh lari. Mesti kita kena pergi kepada Al-Quran. Ila siratal mustaqim dinan qiyam, sebagai satu agama yang benar, yang lurus. Millati Ibrahim hanifah, milah Ibrahim, agama Ibrahim yang lurus, yang benar. Jadi Allah perintah Nabi ikut agama Ibrahim. Kita berikut Nabi, kita berikut agama Ibrahim. Kita bilang dia maka minal musyrikin, ingat itu. Maka tidaklah aku daripada orang-orang musyrik. Maaf, maka minal musyrikin itu pada Nabi Ibrahim itu bukanlah termasuk daripada golongan musyrik. Maka kalau Nabi Ibrahim tidak menyekutukan Allah, macam mana kita boleh menyekutukan Allah? Kalau Nabi Ibrahim tidak menyekutukan Allah, Nabi Muhammad tentu tak menyekutukan Allah. Kita pun tentu tak menyekutukan Allah. Tapi ini kita banyak buat menyekutukan Allah. Jadi tuan-tuan dan puan, kita seperti Al-Quran